kebaikan yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan hadis Nabi pun menukilkan tentangnya. Dan begitu juga doa-doa Nabi SAW juga menyebut tentangnya, iaitulah berkaitan dengan hati. Ya, sebagai contohnya Allah gambarkan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukanlah mata luar yang buta, tetapi sebenarnya mata hati mereka lah yang tidak melihat. Itu juga Allah SWT gambarkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah gambarkan, sungguhnya kami menghimpunkan, menghalau masuk ke dalam neraka di kalangan manusia dan juga jin, kerana mereka ni punya hati tapi tak berfikir dengannya, mata tak juga melihat dengannya, dan telinga tak pula mendengar dengannya. Mereka itu lebih teruk daripada binatang. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Ya, dan dalam hadis pula kita melihat Nabi SAW sering mengajar kita, sebagai contohnya satu doa yang sering diungkapkan oleh baginda Rasul SAW, seperti dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, iaitulah Nabi mengajar kita, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam hidayah, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Lantas Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, salah seorang yang sangat hebat pengorbanannya dan keimanannya ini dekat. Isteri Nabi semuanya hebat-hebat, tuan-tuan yang boleh gambar sekalian. Cuma orang Syiah saja yang benci kepada isteri Nabi, tuan-tuan ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, siapa tidak kenal Ummu Salamah? Ini umat Islam diuji dengan bencana besar, dengan bala besar, dengan bah besar, dengan banjir besar. Kita menasihatkan umat Islam ini supaya reda dan pasrahkan hati mereka kepada Allah, dan banyaklah mengamalkan doa seperti yang Ummu Salamah radhiyallahu anha nyatakan. Doa tersebut telah memberi ulangan, telah berikan kepadanya kebaikan yang sangat besar sekali. Ummu Salamah merupakan salah seorang sahabiah yang mempunyai pengorbanan besar dalam Islam, iaitu dalam peristiwa hijrah. Beliau telah pun ditinggalkan oleh suaminya di Mekah kerana keluarganya tidak mengizinkan dia pergi. Maka suaminya sahaja yang pergi ke Mekah, suaminya sahaja pergi ke Madinah. Tapi sahabat mereka ni dalam tempoh lebih kurang setahun, tuan-tuan, ataupun lebih. Riwayat berbeza-beza. Bayangkan setahun tak dapat jumpa Nabi kerana dipisahkan oleh perbezaan ideologi. Keluarganya kafir, manakala suaminya Muslim, suaminya mukmin, suaminya sahabat yang besar. Maka terpisahlah mereka dengan jarak geografi itu, tentang sehinggalah akhirnya ada pihak yang simpati menghantar dia berjumpa dengan suaminya. Tak lama pula jumpa dengan suaminya, berlakulah perang Badar, kemudian berlakulah perang Uhud, dan suaminya terhitung salah seorang daripada yang terjun dalam perang Uhud dan mati selepas perang Uhud beberapa bulan sesudah itu, masih lagi dinobatkan sebagai salah seorang syuhada kerana luka parah yang dialaminya itu. Dia berterusan sampailah beliau wafat. Ini suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Mereka punya anak namanya Salamah. Orang Arab ni kalau ada anak dinamakan suami atau isteri dengan nama anak tersebut. Contohnya, seorang lelaki ada anak bernama Umar, maka bapanya dipanggil Abu Umar, isterinya Ummu Umar. Kalau orang Arab ni, tuan-tuan, kita perkenalkan isteri kita, terpaksa perkenalkan kepada orang, kita tak perlu sebut namanya. Contoh, tuan-tuan ni, contoh, katalah seorang ni ada anak bernama Khadijah, anak sulung ni. Maka kalau diperkenalkan kepada kawannya orang Arab, dia tak sebut ni isteri saya namanya sekian-sekian-sekian, tak. Orang Arab dia akan sebut hadhihi Ummu Khadijah. Maka yang diperkenalkan itu akan lekas-lekas mengerti bahawasanya ini isteri kepada yang memperkenalkan, dan mereka punya anak nama Khadijah. Faham tak?
zaujati, kita sebut itu. Dia sebut hadhihi ummu Aisyah. Maka orang faham, oh dia, mereka sudah punya anak nama Aisyah, ini isterinya. Maka tuan, Abu Salamah ini bila dia sakit, kemudian wafatlah salah seorang daripada syuhada, maka Ummu Salamah sering berdoa kepada Allah dengan doa yang Nabi SAW ajar, tuan, ditimpa musibah. Dan tak adalah musibah lebih besar daripada kematian. Ya, doa tersebut Nabi ajar, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada yang berbunyi wa akhlif li, ada yang bunyi wa akhlifni. Dia ada banyak versi, tuan-tuan ni. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, salah satu yang saya baca untuk tuan-tuan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Boleh ingat? Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dua versi tadi. Wa akhlif li boleh, wa akhlif li boleh. Ya, wa akhlifni pun ada juga. Ada banyak versi doa ini. Maksudnya, ya Allah, berilah aku ganjaran di atas musibah yang menimpa dan gantikan untukku suatu yang lebih baik daripada itu. Ya, maka Ummu Salamah sering mengamalkan doa ini, tuan-tuan. Maka terfikirlah dalam benak fikirannya ketika beliau meriwayatkan hadis ini. Maksud hadis ini cukup mendalam, iaitu, ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku dan gantikan untukku satu yang lebih baik daripada itu. Maka hatinya bertanya-tanya, ada tak seorang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah untuk mengahwini diri ini selepas dia menjadi? Dia terfikir dan fikirannya selalu tuan ni. Kerana suaminya sudah tentulah tinggi martabat, hebat imannya. Tapi tak lama selepas itu, Nabi pun mengutuskan seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah, untuk meminang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan ternyatalah maksud doa tersebut adalah benar. Ya, kerana walau bagaimana hebat sekalipun suaminya, syahid suaminya, tapi tentulah Nabi SAW yang menggantikan tempat tersebut lebih mulia daripada suaminya. Jadi ini wasiat kepada orang beriman. Apa saja musibah dalam hidup ini sekalipun besar, amalkanlah doa ini dengan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah. Pasti Allah akan menggantikan untuk musibah yang berlaku itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan syarat mesti istiqamah dan letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah SWT. Baik kan? Ya, orang ditimpa banjir, amalkan doa. Ya, atau keluar-keluar selipur pun dah hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selipur hilang tadi, selipur Jepun, mungkin Allah nak gantikan dengan kasut kulit. Contohnya, baik sangka dengan Allah dan penuhkan pengharapan, bulatkan tekad mengharap kepada Allah. Baik, Ummu Salamah ni tadi berkata, aku sering mendengar Nabi mengamalkan doa ini, iaitulah selepas tahajud. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, mengapakah Nabi sentiasa mengamalkan doa ini? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Allahumma muqallibal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kedua-dua mestinya adalah sahih. Mengapa Nabi sering mengamalkan doa ini? Jawapan Nabi SAW, tidak ada seorang pun di kalangan kita melainkan hatinya berada di antara dua jari daripada jari Ar-Rahman, yang mana Allah SWT boleh membolak-balikkannya mengikut kehendak Allah. Dan kata Ar-Raghib Al-Asfahani, kataan qalb dalam erti kata bahasa Arab ini, ia merujuk kepada lisyiddati taqallubihi. Kerana hati ni, tuan-tuan, dia punya keajaiban yang mana dia mudah untuk berbolak-balik. Qalb, taqallub pun maknanya dia berubah-ubah. Ya, walaupun kita nampak pada wajahnya tenang, lapang, aman, tapi hati itu berserabut kadang-kadang.
kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan hati yang kita tidak nampak. Ya, kalau kita gembira, hati di tempatnya. Kalau kita sedang berduka, hati juga tempatnya. Kadang-kadang nampaklah pada wajah, tapi kadang-kadang mampu untuk disembunyikan. Ini peliknya hati, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan orang Melayu pula terkenal dengan perasaan dendam. Dendam tu duduk kat mana, tuan-tuan? Dekat hati. Tenang, lapang, tak ada apa-apa. Tapi bila dia dah tak sabar, tuan-tuan, dia meletup. Rupanya dah lama hati itu menyimpan perasaan marah. Ya, jadi ini kan ajaiban hati. Dan disebut dalam kitab tafsir apabila Sayyidina Luqman Hakim alaihi salam, beliau ni bukan seorang Nabi, beliau seorang wali Allah SWT yang diberikan hikmah, diberikan kebijaksanaan. Dan ada surah yang khusus dinamakan dengan Luqman. Ya, iaitu Luqman ini dikatakan dalam riwayat tersebut daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa tuannya berkata kepada beliau, "Wahai Luqman, sembelihlah seekor daripada kambing yang aku amanahkan kepada kamu untuk menjaganya. Nanti kau bawa kepadaku bahagian yang paling elok daripada kambing tersebut, wahai Luqman. Saya ini bersedekah kepada orang." Maka Sayyidina Luqman Hakim alaihissalam pun menyembelihlah seekor kambing, diberi kepada orang, disedekahkan semuanya kepada mereka yang tinggal cuma hati dengan lidah. Lantas dibawa kepada tuannya dan berkata, Tuan minta dibawakan bahagian yang paling elok, dan inilah bahagian. Subhanallah. Bijaknya kami. Besok tuan berkata lagi, "Hai Luqman, sembelih lagi seekor dan bawalah kepadaku anggota yang paling buruk daripada kambing tersebut." Luqman Hakim yang Allah beri kepadanya kebijaksanaan itu, tuan, keesokan hari sembelih lagi seekor dan baru datang kepada tuannya masih lagi anggota yang sama, menyatakan inilah bahagian yang paling buruk daripada kambing tersebut kepada makhluk tersebut. Kalau kambing lah, kalau manusia. Maka terkejutlah tuan ini, semalam benda yang sama kau bawa, hari ini bahagian yang sama juga. Kenapa Luqman? Luqman menjawab, "Wahai tuanku, ketahuilah olehmu, kalau hati itu baik maka lidah akan jadi baik, dan kalau hati itu buruk, lidah pun akan mengatakan perkara-perkara yang buruk." Iaitu sebab patah Arab mengatakan dalam syair mereka, semuanya Allah SWT menjadikan hati itu satu benda yang tersembunyi, tapi lidah itu yang akan menterjemahkan. Benar? Ya, orang itu berapa lama dia boleh mempertahankan diri yang sebenar, dia boleh berpura-pura. Lama-kelamaan akan terbit juga kata-kata yang buruk dan keji sebagai menampakkan hati yang kotor, tuan-tuan. Kerana mustahil kalau hati itu bersih, dia akan berkata perkara-perkara yang kotor. Mustahil. Ya, kerana dia sehari dia berjalan serentak, tuan-tuan ini boleh tak pasal. Boleh disembunyikan untuk satu tempoh, tapi lambat laun orang akan tahu juga bahawa si fulan ini jahat rupanya. Kata-kata dengan berhubung pecah belahkan masyarakat dan sebagainya. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, disebut oleh para ulama tafsir kisah tentang hamba yang jahat, tuan-tuan. Seorang yang jahat, ceritanya dibagai-bagai besi, tapi ini salah satu daripada riwayat yang disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi. Ya, seorang dikatakan orang boleh baik, cuma lidahnya saja yang jahat. Orang kata apa, lidah jahat tak masalah, yang penting dia boleh buat kerja. Dia seorang pekerja yang bagus, dia pekerja boleh bekerja, cuma lidahnya saya jahat, apa? Tuan-tuan dia boleh kat masalah. Bila dia mula bekerja, orang kata bagus, kerjanya bagus, badannya kuat, sihat. Tapi lama-kelamaan, tuan-tuan, dia mula pecah belahkan antara manusia. Jumpa dengan orang ni, kata bulan, tahu tak? Sebenarnya isteri kamu ada main game 3 dengan kamu. Isteri kamu ada main game 3 dengan kamu. Kalau kamu tak percaya, nanti waktu malam sekian waktu kamu pura-pura tidur. Nanti kamu akan melihat isteri kamu ambil pisau nak potong leher kamu. Dalam masa yang sama, dia pergi jumpa dengan isteri orang ni. Berkata pula pada isterinya, Fulana, tahu tak suami kamu ini memainkan 3 dengan kamu. Dia ada perempuan lain dalam hidup. Kalau kamu nak aku bantu selesaikan masalah kamu, senang saja. Nanti jam 11 malam kamu buat tidur, betul kamu bangkit, kamu ambil pisau ini, kamu potong janggut di bawah dagunya suami kamu, kamu bawa pada aku janggut tersebut. Aku akan tangkalkan dan suami kamu akan cinta kepada aku. Tak berlaku, tuan-tuan.
bangkit untuk mengambil janggut suaminya dan kedua-duanya berkelahi bergaduh. Ini akibat buruk lidah, tuan-tuan. Ada banyak versi lah cerita tentang perkara yang disebut dalam berbagai-bagai bentuk yang lain. Salah satu di riwayat yang ini. Jadi nak menceritakan kepada kita betapa pentingnya hati itu untuk dikontrol supaya semua yang keluar daripadanya benda-benda yang baik. Ia disebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang itu beriman kepada hari akhirat, Allah dan hari akhirat, malah dia berdiam diri atau berkata yang baik-baik. Kita ziarah orang sakit, kita tak mampu nak bawa makanan kerana dia pun tak boleh makan. Kita nak bagi duit, kita pun tak ada duit. Tapi kita datang jumpa dia, kita kata kepada dia khairan insya-Allah, la ba'sa tahurun insya-Allah. Dia lagi kata semua benda baik-baik tentang. Kenapa semua begitu? La ba'sa tahurun insya-Allah. Tak mengapa, mudah-mudahan dia penyucian kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Simple saja ayat, 3 rakaat ayat. La ba'sa tahurun insya-Allah. 5 ayat di perkataan. Kenapa? Kerana perkataan yang baik, yang keluar dari hati yang baik, dia ada power tuan yang kita masuk. Ya, kita pergi orang kahwin, kita nak bagi duit pun tidak ada, nak bawa hadiah pun tak tahu nak beli apa, kan beli tinggal mangkuk, nampak sangat macam beli yang murah-murah, orang pun tak hargai. Betul tuan? Kita balik umrah, nak bagi orang, kita pun tak tahu nak bagi apa, kerana orang pergi umrah pun bukan duit kita, orang sponsor. Tiba kat sana nak beli kopiah tepi jalan, nanti orang tak pakai, tadi kita pun tak tahu apa dia nak bagi kat orang. Tuan contoh. Tapi orang datang bagi kita kata-kata, tuan, itu tuan minta saya doakan, saya doa dah untuk tuan. Itu lebih besar daripada kopiah, lebih besar daripada wangi, lebih besar daripada kurma. Betul tak tuan? Lepas tu saya keluar pada satu petang tu, saya semayang dekat dengan Kaabah, buku-bukunya bawa sebasan, dan masuk waktu maghrib, orang pun saya duduk betul belakang imam. Lepas semayang saya sempat cium Hajar Aswad, antara doa yang saya ucapkan untuk Tuhan, ya Allah, perkataan baik tuan, memberi kepada orang kelegaan tuan. Betul tak? Orang tak perlu beri kita duit, tak perlu beri kita hadiah, tak perlu perkataan-perkataan yang baik, yang sememangnya perkataan yang baik itu pergi daripada hati yang baik. Ini pentingnya kita jaga hati. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi yang SAW telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Kamu tahu tak, dalam hati ada sepotong daging, kalau ia baik-baik seorang anggota, kalau ia buruk, kamu kontrol macam mana pun, dia tetap akan menampakkan keburukan dan kejelekan dan benda-benda yang tidak elok daripada. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul, dalam hidup ini kita tutuplah aib orang tuan. Kerana siapa yang tutup aib orang dekat dunia, Allah akan tutup aibnya ke akhirat. Tapi siapa yang buka aib orang di dunia pada hari ini, maka Allah SWT akan buka aibnya walaupun dalam rumah dia sendiri. Kan tuan? Ini boleh senyum tak agak-agak. Orang yang jahat ini, dia ambil gambar dia dulu, gambar dia nak tutup aurat, gambar dia sedang peluk dengan orang perempuan, kata-katanya yang buruk dimasukkan dalam Facebook dia. Satu dunia orang baca, orang tahu dia orang jahat. Betul tak tuan? Mampu tak bersenyum lagi? Ini benar kata Nabi yang dalam hadis, orang yang tutup aib orang, Allah akan tutup aibnya. Orang yang buka aib orang, Allah akan buka aibnya walaupun dalam rumahnya sendiri. Tak ada seorang bertanya soal siasat, tapi dia sendiri yang mendedahkan identiti buruk ini. Nampak tak tuan? Waliyahzubillah. Ya, jadi menceritakan tentang hati ini, ia mempunyai 1000 kepelikan, keajaiban. Sebab Imam Ghazali memperuntukkan satu bab khusus dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk menceritakan tentang hati. Ya, bagaimana pentingnya hati ini untuk dijaga, dibersihkan, kerana Allah menjanjikan kepada kita di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
surah Al-Baqarah. Summa qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa inna minha lama yashaqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya, kerana hati orang-orang yang dengki lebih keras batu, dan batu itu kadang-kadang ianya jatuh kerana takutkan Allah, kadang-kadang ia terbelah kerana takutkan Allah, dan Allah keluarkan daripadanya air walaupun nampaknya kejal, solid, keras seperti itu. Ya, tapi ada air di sebalik. Benar. Waktu tuan pergi ke Arafah contohnya, tuan akan lihat ada satu tempat namanya Ain Subaidah. Tahu tak Ain Subaidah? Dia terletak di antara Arafah dengan perjalanan menuju ke Muzdalifah. Ain Subaidah, tahu nampak kat tepi gunung kan? Ada macam laluan air yang seperti mengalir air, tapi di bukit. Masih ada lagi air pada batu yang kejal dan keras dan juga panas seperti itu. Tuan bayangkan, kata ahli sejarawan, ya, contohnya dalam buku Dr. Basit yang bertajuk Mekah, Sejarah dan Kelebihan, beliau lama duduk di sana menulis dengan bahan-bahan rujukan yang solid, bahawa itu adalah air yang pernah diusahakan agar terpancar daripada bumi oleh Zubaidah, Ain Zubaidah, mata air Zubaidah. Zubaidah ni siapa tuan? Zubaidah ni Iron Lady pada zaman Harun Ar-Rashid memimpin, isterinya Rasulullah bernama Zubaidah. Ya, dia bukan suka bercakap, menyanyi dia tidak lebat, tapi dia suka keluar buat benda-benda yang baik. Zubaidah, dia melihat jemaah haji letak daripada segenap pelosok dunia, panas, air nak bawa susah. Maka dia cari arkitek dan engineer terbaik dalam dunia pada masa itu, dikumpulkan. Dia minta supaya keluarkan air daripada muka bumi, mengalir dia dekat tempat yang panas, yang kerontang itu. Semua orang boleh ambil air, boleh mandi, boleh minum. Ya Allah, besarnya dari Abiah tuan, sampai hari ini boleh digunakan lagi tuan air itu semua. Berbatu. Bayangkan betapa kisahnya Arafah itu, Muzdalifah, Mina, berkelahi. Benar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Batu boleh terpecah. Allah gambarkan batu boleh pecah, keluarkan air itu. Sampai hari ini masih lagi dibuka saliran tersebut, nampak air masih ada jernih putih. Cuma atas aspek-aspek keselamatan Arab Saudi tidak benar gunakan lagi. Dibekalkan air dalam tuan air Zam-Zam dan sebagainya. Tapi tuan Allah gambarkan ke sini, hati manusia yang dengki, yang jauh daripada petunjuk ini lebih keras batu je. Bayangkan, ya, kenapa tuan hati ini jadi keras, lebih keras batu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggalkan satu benda pun melainkan ada rawatannya. Oleh sebab itu para ulama mengkaji, sebagai contohnya Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu warda, seorang tabi'i. Begitu juga Ibrahim Khawas, beliau mengkaji, meneliti keseluruhan Quran dan juga hadis. Maka beliau berkata, sebenarnya hati ini boleh dirawat sebelum ia ditimpa penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya, kerana kalau orang kena penyakit yang paling bahaya dalam dunia tersebut, apa punya tuan-tuan, dia akan berakhir di perkuburan, kan? Tanam, masuk kubur, habis kita. Malaikat nanti dalam kubur tak tanya lagi, macam kecil manis, malaikat tak tanya dah tuan-tuan. Malaikat tanya dah tinggi macam mana itu, yang terakhir berapa BP punya sukatan, tak ada tuan. Tapi kalau penyakit kepada hati tuan, dibawa ke akhirat tuan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka bertemu dengan Allah, disangkakan amalannya banyak, menggunung besarnya. Rupanya bila dijamah, dia hanyalah merupakan debu-debu berterbangan, tak dipandang, tak dinilai oleh Allah SWT. Allah berhentinya golongan seperti ini tuan yang berkeras. Dan antara orang yang paling awal sekali dihisab di depan Allah, di mahkamah Allah, yang paling mulia sekali diseksa adalah 3 golongan yang tidak ikhlas. Itulah yang pertama, Allah bawakan orang yang paling alim beri kitab Allah. Apa tanya kepada fulan, baru kau paling alim dekat dunia. Ya Allah, aku baca kalamu, aku menerangkan dan mentafsirkannya kerana engkau Allah, jangan aku bohong.
katanya untuk agama Allah disangkakan diterima oleh Allah, rupanya hatinya dikacau oleh riak, tidak ikhlaskan Allah. Maka Allah berkata kepada masuklah kau ke neraka kerana engkau buat buatan ini untuk dinilai orang sebagai hartawan yang dermawan. Kamu bukan nak riba. Datang yang ketiga, pelan, engkau adalah orang yang telah berjihad dan mati syahid di jalanku, tapi sebenarnya engkau buat begitu supaya dipanggil oleh manusia sebagai pahlawan, supaya manusia memandang engkau lah yang paling hebat, engkau pemberani. Maka aku tidak pandang itu semua, kamu diserang penyakit riya. Allah Akbar. Tiga-tiga diumpankan ke neraka. Itulah mahkamah yang mula-mula sekali bersidang untuk dihukum kepada tiga orang yang dirinya dituntut penyakit riya. Hati juga punya keringat. Ya, kata Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar tonggak dalam mazhab Syafi'i yang wafat sekitar 300 tahun yang lalu. Beliau ni punya banyak karya. Antara karya beliau bertajuk Az-Zawajir al-Iktiraf bil-Kabair. Ya, ingatan, amaran supaya jangan melakukan dosa-dosa besar. Beliau ni seorang anak yang saleh yang sentiasa membacakan dan mengkhatamkan Al-Quran di kubur ayah dan ibunya. Ada buat tempat? Ya, ada buat apa? Khatam Al-Quran di kubur ayah dan ibu. Ibn Hajar tidak pernah gagal untuk khatamkan Al-Quran di kubur ayah ibunya. Terutamanya Ramadan, dia akan kejar masa untuk pastikan dia khatam Al-Quran di kubur ayah dan ibu. Allah. Sehingga pada satu ketika dia mengkhatam Al-Quran di kubur ayahnya di malam-malam penghujung daripada Ramadan. Pada tahun itu tiba-tiba dia mendengar satu suara yang amat menakutkan dari kubur. Yang cerita orang amalan tak beres, tuan-tuan, hatinya diserang penyakit lain. Penyakit itu yang menyebabkan pahala amalan ditolak oleh Allah, bahawa ke akhirat tak selesai dengan matinya. Tapi kalau penyakit-penyakit keduniaan, penyakit-penyakit tabi'i tadi, dia akan berakhir dengan mati seseorang, tuan-tuan. Ibn Hajar mendengar dalam dia baca Quran itu satu suara yang menakutkan, menandakan dia sedang mengalami penyiksaan. Seperti itu, mendengus dengan kuat. Ibn Hajar menjadi tersentak juga, tapi diteruskan bacaan. Dia seorang wali Allah yang Allah buka kepadanya hijab, maka dia dapat mendengar, melihat benda yang luar biasa macam kita tak nampak. Tapi dia tidaklah menceritakan orang itu sekian-sekian, tak. Dia cuma catatkan dalam buku tersebut pengalaman itu tanpa menyatakan di mana ke tempat, siapakah nama bulan tersebut. Ya, maka habis baca Quran khatam, dia balik. Dia nak balik, dia pun cek mana kubur yang bunyinya masih berterusan itu. Dia pun kenal pasti satu kubur, tak berapa jauh dari kubur ayah. Dia balik ke rumah, dia tanyalah adik-beradik sekalian, kaum keluarga, tahu tak kubur sekian-sekian dekat kubur ayah. Ditanya, berseksa, bukan untuk buka aib, hanya untuk tahu. Maka mereka memberitahulah fulan bin fulan yang telah mati dekat dengan kubur ayah, yang dipastikan sumber suara keluar dari kubur itu adalah seorang yang sangat iltizam datang ke masjid 5 waktu sembahyang berjemaah. Macam itu. Kalau orang pergi sembahyang berjemaah 5 waktu itu masih lagi terdedah pada azab kubur, orang yang tak pergi sembahyang berjemaah ni lagi lah, tuan. Antara perkara yang menyebabkan azab kubur disebut dalam hadis sahih, satu, orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba. Ini tahu mengadu domba. Cari kelemahan orang, cari kelemahan itu, gaduh-gaduh. Kalau dulu, zaman dulu cakap mulut, zaman sekarang masuk dalam Facebook. Ya, dia boleh cut and paste mana-mana ceramah antara ustaz, letak biar ustaz tu gaduh-gaduh. Padahal orang tu cakap lain, dia tolong editkan dan letakkan supaya nampak ada pertindahan pandangan dan akhirnya bergaduh. Ini sifat ahli neraka kalau jumpa mengadu. Yang kedua, antara sebab orang disiksa dalam kubur adalah kerana tak istinja dengan betul daripada kencing. Ya, dalam hadis yang seperti itu. Dan banyak lagi aspek lain dibahaskan oleh contohnya Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Baik, dia bertanya kepada keluarga, kenapa bulan-bulan ni orang sembahyang masih rajin, terutamanya lepas dia pencin. Tapi bulan ini adalah seorang yang dalam hatinya tak percaya bahawa riba itu diharamkan di sisi Allah. Dia dengar orang ceramah, balik dia komen balik, apalah haram lah. Kalau kita tak
masuk sini macam mana kita nak kaya tuan. Dengar kalau kata begini, macam mana orang Melayu nak bangun ekonomi? Tak apalah, kita sembahyang lebih kurang nanti dengan Allah, jabat-jabat tangan. Saya dengar orang cakap begini tuan. Orang cakap pada dia, jangan masuk skim ni haram, skim cepat kaya ni haram, skim pelaburan ni haram. Oh tak apalah, kalau kita masuk macam ni kita nak kaya tuan Ustaz. Kita sembahyang lebih kurang nanti kita salam-salam lah tak akhirat. Saya dengar saya sendiri orang cakap begini tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan orang ni bukan orang biasa, orang masih. Aku nak buat contoh ni, Imam Al-Ibn Hajar sebut 700 tahun lalu telah berlaku. Tengok lepas mana hati punya perempuan. Hati ni tak patuh, tunduk, yakin dengan Allah dengan sebenar-benar. Ada je part-part mana-mana dia nak petikai. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, ulasan Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya tadi Zawajir. Fulan ini seorang datang sayang tapi hatinya ada problem dengan Allah. Hatinya menggerutu. Dia datang sembahyang pun barangkali kerana isterinya bertanya kepadanya, Fulan, pergilah sembahyang, dah tua, dah pencen, dah tak ada kerja, pergilah ke masjid. Dia pergi ke masjid, maka orang dengan ceramah dia bersembang. Dia ada peluang, dia canon ke pula berkata apalah ceramah-ceramah ni sama je balik, tak ada benda lain ke. Balik-balik Isra' Mi'raj, balik-balik Nabi Rasul datang masjid tapi mulutnya lebih jahat daripada syaitan. Cuba katakan kepada orang seperti ini, kamu dah lama dah minum air ni, balik-balik air saja. Tak boleh ke pergi ke petrol station, order, ambil satu botol petrol, minum. Dah lama sangat makan nasi, kenapa tak ambil batu tepi jalan, rebus makan batu tersebut? Sama daripada nasi. Begitulah ilmu tuan. Ilmu ni memanglah kita dah tahu, tapi tujuannya mengingatkan tuan. Dan itu kata para ulama tafsir, kata al-insan, hal ata al-insan minum min dahl lam yakun syai'an mazkura. Insan bahasa Arab kata nasya, nisyan, insan, dia mempunyai huruf yang sama, akar yang sama. Manusia terlupa, diingatkan. Dia tahulah dia dapat istiqamah bagi semua. Tuan, hatinya satu benda ajaib seperti telah kita gambarkan. Maka kata Yahya bin Mu'az, kata Ibrahim Khawas, Imam Ghazali menukilkan Ihya Ulumuddin, rawatilah hatimu wahai saudara sebelum dia menjadi satu penyakit yang sangat bahaya. Dia akan menjahanamkan kamu di sisi Allah, dan Allah tak pandang amalan yang kamu lakukan itu dengan 5 perkara. Kau bacalah Quran, kau baca hadis, intinya terletak pada 5 perkara ini. Iaitulah yang pertama, bacalah Quran dengan tadabbur. Qiraatul Quran bil tadabbur. Baca Quran dengan faham. Ya, masya-Allah, tuan diberi kewasiat. Kalangan kita yang bercakap bahasa Inggeris lebih fasih daripada orang putih. Betul? Belajar tak lokal je, belajar kat Universiti Selatan saja, tapi bahasa Inggerisnya cair. Tapi tuan-tuan tak rasa malu ke kepada Allah kita tak pernah nak berusaha faham bahasa Arab? Tak rasa malu? Tak rasa malu ke tuan? Patut rasa malu lah tuan. Nanti dia akan beralasan, tak ada masa dah Ustaz. Saya beri gambaran pada tuan, kata seorang ulama Islam, saya beri gambaran pada tuan, saya nukil kata-kata ni. Tuan-tuan kata tuan-tuan berasa. Tuan-tuan tahu tak, di antara kalangan para sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi hanya sekali sahaja, lepas itu pula mati. Tapi dalam sekali jumpa Nabi itu Islam masuk ke dalam dunia habis. Tuan-tuan tahu tak, kalangan para sahabat Nabi ada yang bekerja sebagai kepala kambing, yang jumpa Nabi hanya sebulan sekali saja, tapi dia punya masa untuk mendalami Al-Quran, memahami kalam Allah dan menyampaikan ilmu kepada kita. Mereka tak ada kehidupan yang sophisticated macam kita pada hari. Ada kenderaan, ada kereta, ada waktu boleh jamin sampai bila. Rumah pun ada aircon, Masya Allah, punya selesa. Mereka tak ada itu semua, tapi punya peluang untuk duduk dan belajar dan menyampaikan Islam. Betul, ada alasan lagi. Jadi tuan, perkara pertama yang menyebabkan terbantutnya usaha untuk membersihkan hati kerana kalangan orang yang tertentu yang digambarkan ini tak ada peluang untuk mengkaji Quran dengan tadabbur. Tuan-tuan ambil Quran terjemahan dan baca, tak sama untuk tadabbur juga. Tadabbur ni maknanya satu penghayatan berkualitas.
memberikan satu kekuatan namanya tajsid, naql aswar al-lafziyah ila ma'aniha al-haqiqiyah. Dia punya kekuatan di bahasa Al-Quran. Baru kalau kau baca kepada bahasa Arab, kau lihat bahasa memang turun untuk kamu, bukan untuk orang lain. Ini nama dia orang yang berinteraksi dengan Quran yang sebenar-benarnya. Inilah kamu. Nak bersih hati, mesti usaha untuk tadabbur. Nak tadabbur Quran tak ada lain dan tak ada bukan, mestilah kita diusaha untuk memahami bahasa Arab. Jangan beri alasan apa-apa. Untuk nak azan ke? Nak azan? Amin. Sekarang waktu nak azan. Lagi 4 minit. Lagi 4 minit. Baik, tuan yang dimuliakan sekalian, usahalah untuk tadabbur Quran. Kerana kata Yahya bin Mu'az, Ibrahim Khawas, inilah antara senjata yang paling solid untuk membolehkan kita merawat masalah hati kita. Ya, kalangan salafus salih mereka bangun malam untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran macam Umar bin Abdul Aziz, pingsan. Hanya kalau pada berjumpa dengan ayat Yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami berkata kepada neraka Jahannam, apakah kau sudah penuh wahai neraka Jahannam? Jawapan neraka Jahannam, masih ada tambahan lagi atau tidak. Abang masih bertanya pingsan tuan. Dia akan menangis satu rumah, anak-anaknya bangun untuk lihat ayahnya kenapa, apa yang tak kena, kenapa dia menangis itu sekali. Interaksi dengan ayat Allah. Sampai pada ayat syurga, butuh hadaniha, memetik buah-buah dalam syurga itu nampak di depan mata. Maka anaknya melihat ayahnya sedang sembahyang, tiba-tiba berusaha untuk mendapatkan sesuatu di hadapan. Tuan, hebat sekali interaksi mereka depan. Baca ayat itu turun untuk diri dan turun untuk orang lain. Yang Fudail bin Iyad, seorang perompak pada peringkat awal. Perompak masuk rumah orang. Perompak pada zaman itu lebih baik daripada seorang ustaz pada zaman sekarang. Perompak pada zaman itu, zaman tabi'in itu, masuk rumah orang, rompak, pecahkan rumah, bayangkan perompak. Tiba-tiba dia mendengar orang sedang qiyamul baca ayat wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ya, maka jelaslah di hadapan mereka di akhirat besok dibukakan sesuatu amalan-amalan buruk yang pernah dilakukan, nampak pada depan mata semua orang dapat lihat. Fudail ini ada perompak tuan. Dia dengar ayat itu pingsan tuan. Jatuh dia, terduduk dia, tersungkur dia. Dan akhirnya ayat itu dibacakan oleh seorang lelaki yang uzur, yang lemah, yang bangun dia mulai menyebabkan dia berpatah arah dan keluar menjadi seorang wali Allah, seorang tokoh sufi, seorang ulama yang hebat. Nampak tuan. Tapi kerana dia faham bahasa Arab, dia dengar ayat itu akan membuka identiti diri kita tanpa boleh disembunyikan dekat akhirat. Walaupun kat dunia orang pandang kita hebat, tapi kat akhirat besok Allah buka segala aib, segala kelemahan kita di depan khalayak manusia semua. Mana nak sembunyi muka pada masa itu? Allahu Akbar. Ya, maka Fudail bin Iyad mendengar ayat ini terus berubah daripada seorang menghadap ke timur, pusing menghadap ke barat tuan. 180 derajat pusing paling. Dan akhirnya menjadi seorang wali Allah yang hebat. Dengar tak? Ini adalah the power of Quran. Ya, miracle of Quran. Keajaiban, kemujizatan yang ada pada Quran.
ulama Ahwalul Qulub, dalam Tazkiyatun Nufus, dalam perkara namanya tasawuf, dalam ilmu akhlak yang mendidik hati kita tempat supaya semayang yang kita kerjakan ada khusyuknya, supaya zakat yang kita lakukan ada ikhlasnya, supaya apa juga yang kita lakukan diterima oleh Allah Tuhan. Adalah perkara kedua yang terkena itu, iaitulah penting dalam hidup ini untuk sentiasa beristighfar. Dan antara perkara yang penting, waktu yang paling mujarab untuk istighfar ni tuan adalah pada waktu dini hari, pada waktu sebelum sahur. Ya, al-istighfar inda sahar. Kerana bila kita baca antara ayat yang penting penyebutan kisah istighfar ni, iaitu kisah Nabi Yaqub alaihissalam yang bila telah pun diledahkan identiti puteranya Yusuf masih lagi selamat, dan Yusuf alaihissalam menjadi seorang orang yang terpandang, dimuliakan, berpangkat dalam kerajaan Mesir. Maka terbukalah segala kejahatan anak-anaknya yang lain itu. Maka mereka minta kepada Nabi Yaqub, ayahanda mereka, untuk meminta ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Ya, dalam hidup ni tuan, harus kita untuk minta doa daripada orang-orang saleh, orang berilmu contohnya, orang saleh, para imam, para hufaz, para qurra, ya, para ulama. Mohon daripada mereka untuk berdoa, khususnya mereka lebih tua daripada kita. Kerana dalam ayat ini yang Allah sebut sebagai spesifik, ya, anak-anak ni minta kepada ayah, ya abati astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah, doakan untuk kami, minta keampunan kepada Allah untuk kami memanglah orang tersilap, kami memang orang berdosa. Maka jawapan ayah apa tuan? Sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun untuk kamu kepada Allah. Kata para orang kata, kenapa dia sebut di situ sa'astaghfiru lakum, tidak di situ juga didoakan? Padahal ayah ini seorang Nabi Allah. Tapi tidak, dalam ayat itu Allah gambarkan sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan mintakan kepada Allah keampunan untuk kamu. Bila waktunya? Para ulama tafsir mengatakan contohnya Al-Ghanawi dan tafsirnya tuan, memang waktu yang dinanti-nantikan itu adalah waktu sahur tuan, waktu tahajud, waktu malam. Waktu ketiga disebut dalam hadis dan ceritakan rapatnya Allah dengan manusia. Hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu wa hal min sa'irin fa'utiyahu. Ada tak kalangan manusia yang minta kepada aku nak berikan? Adakah mereka itu beristighfar, aku nak berikan ampunan? Disebutkan Allah turun ke langit dunia pada masa itu. Ya, Allah dalam gambaran di sini tunjukkan rahmat Allah yang turun. Ya, kerana kita tak boleh nak menceritakan Allah ni macam makhluk. Ya, ini satu benda yang sesat, mentajsimkan Allah, tidak. Tapi dalam konteks ayat itu, hadis itu menggambarkan dekatnya Allah Taala dengan kita. Seperti dalam ayat Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang melakukan ihsan, orang yang melakukan ibadah lebih daripada tahapan yang diperlukan itu, meningkatkan amalan di masa masing-masing. Maka tuan-tuan, untuk dapat hati yang bersih ini kena rajin istighfar. Nabi sendiri pun istighfar sekurang-kurangnya 70 kali seharian. Kalau kita lihat dalam hadis sahih yang lain 100 kali. Maka kita ni tak boleh kuranglah daripada jumlah tersebut untuk beristighfar, mohon kepada Allah keampunan supaya hati kita kembali bersih tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Ia disebut dalam hadis sahih kisah tentang dua orang sahabat. Seorang ini rajin beribadah, seorang ini tak rajin nak beribadah. Zahirnya nampak buat maksiat. Maka saban hari yang buat ibadah ni balik dan berjalan jumpa dengan kawan dia, putus ni, bercakap pada kawan yang rajin buat maksiat ni, pelan, taubatlah pada Allah, umur dah 40, masih lagi tuan dengan budak-budak. Besok mati, besok mana kubur? Nak terima kalau macam ni amalan? Masuk neraka ke besok, betul tak? Ya, tiap hari dia kata begitu kepada orang lain. Dia dia melihat orang, dia ukur pada zahir. Dia dia akan berkata, taubatlah pada Allah, marilah beribadat, seolah dia confident dia masuk syurga. Maka Nabi menyatakan dalam hadis tersebut, bila kedua-duanya mati, alangkah terkejutnya yang rajin buat ibadat itu, yang kata-katanya macam biasa, itu masuk neraka. Kawan yang selalu ditindas, selalu diberi amaran itu, dia niaya dengan perkataan-perkataannya yang mengeji itu tuan-tuan, dia pula yang masuk syurga. Dalam hadis ini, iktibarnya adalah kita ni jangan overconfident. Kita ni jangan beranggapan melihat orang pada zahirnya ni ahli neraka, ni ahli syurga. Tak
jari 8 kali dengan 4 jari 32. Sampai 1 saja kat sini 33. Very good. Gunakanlah jari kita, kerana dia akan menjadi bukti di sisi Allah di akhirat. Rajin menggunakan jari. Baik, tuan ini boleh masukkan. Nombor 3, untuk bersihkan hati, cadangan para ulama salafus salih dalam kajian mereka lakukan, iaitulah mesti kita ni rajin qiyamul lail. Bangun malam. Ya, kita sibuk macam mana sekalipun, cubalah pastikan diri kita bangkit agak-agak 1 jam sebelum subuh. Kalau sekarang subuh ke 5.50, 4.50 kita sudah ada di atas jadah untuk mengadu kepada Allah sekalian masalah yang kita lalui. Kerana orang yang bangun malam ini, Allah akan beri kepada wajahnya nur, Allah akan berikan kepada hatinya nur, Allah akan berikan kepadanya kekuatan yang Allah tidak beri kepada orang lain. Buktinya ada banyak. Antara lain Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, waktu malam bangkitlah untuk bertemu dengan Allah, nanti Allah akan muliakan kamu. Bangkit di kamu tempat yang mulia. Kalau kamu pemimpin, kamu ditaati, kamu diikuti, kamu disayangi. Ya, kalau kamu seorang ayah, anak-anak kamu akan ingat kamu. Kalau kamu seorang suami, kamu akan ditaati oleh isteri juga anak-anak kamu. Kamu seorang isteri, kamu akan disenangi oleh suami kamu. Siapa janji? Allah yang janji. Ya, ini antara kelebihan. Itu juga dalam hadis mengatakan dia menghilangkan penyakit daripada diri. Kan? Penyakit, kita pergi ke doktor, doktor pun menjalankan bagai-bagai uji kaji. Kalau doktor dia ada ilmu yang bersendiri, yang terhad, yang terbatas, dia buat yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Nah, kalau doktor yang beriman, dia lakukan pegawai yang penuh komitmen dengan setanggungjawab. Tapi banyak kes yang tak dapat diselesaikan kerana doktor pun tak tahu bagaimana nak rawat tuan-tuan. Bangkitlah waktu malam, bertahajud, insyaAllah Allah akan menghilangkan penyakit daripada diri. Itu antara kelebihan di samping membersihkan hati. Ya, nombor 4 tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jaminan yang Allah bawakan dalam Quran dan hadis kepada orang nak bersihkan hati ini tuan-tuan, hendaklah mengurangkan makan. Salahul batn, kurangkan makan. Kerana Imam Ghazali berkata, la ta'kulu katsiran wa tashrabu katsiran wa tanamu katsiran wa taksiru katsiran. Jangan makan banyak, nanti minum banyak. Minum banyak, tidur banyak. Tidur banyak, rugi pun banyak. Ya, Sayyidina Umar berjumpa dengan seorang lelaki gemuk. Maafkan saya tuan-tuan, gemuk besar. Sayyidina Umar berkata kepada dia, kenapa gemuk sangat perut ni? Sayyidina Umar tegur dia. Dia kata, ini tanda rahmat Allah. Makan pun senang, tidur pun senang. Sayyidina Umar tegur dia, kau cakap baik, ini azab daripada Allah. Kalau kau makan banyak, kau minum banyak, kau tidur banyak, kau rugi banyak, kau taubat, kuruskan badan muslim. Sayyidina Umar tegur tuan-tuan. Ya, sahabat-sahabat Nabi ni mereka in shape, mereka ni badan mereka tegak. Sahabat-sahabat Nabi tak macam mana kalau pergi perang, tak tidur malam banyak. Aktiviti mereka panjat bukit, panjat gunung Uhud, panjat bukit Jabal Nur. Dalam hadis mengatakan Nabi panjat bukit bersama mereka. Betapa fitnya para sahabatnya tuan-tuan, itu exercise mereka. Ya, jadi dalam hadis, dalam ayat yang banyak menerang kepada kita tentang bersederhana, jangan berlebihan. Kerana tuan, dalam kajian yang dibuat oleh masyarakat barat dalam majalah Bloomberg contohnya, mengatakan orang-orang yang paling kurus dalam dunia. Tahu orang paling kurus dalam dunia siapa pada penilaian mereka? Orang paling kurus dalam mereka, mengikut kajian mereka, orang Perancis. Nombor 2 paling kurus dalam dunia orang Rusia. Nombor 3 orang paling kurus dalam dunia adalah orang Spain. Betul tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara ni yang sesuatu ni, tuan-tuan pergi, lift mereka kecil. Kita pun lihat, lift itu jangan lebih 5 orang. Kita orang Melayu ni lebih pendek-pendek tuan-tuan. Masuk 3 orang kau dah belajar 2 satu sama lain. Apa nak buat? Orang Melayu makan banyak. Ya, mereka buat kajian. Masyarakat barat ni, dia adalah kajian-kajian tertentu yang dilakukan. Mengatakan orang paling kurus orang Perancis, kan orang Perancis banyak makan rumput, banyak makan sayur-sayuran, buah-buah. Wallahualam sejauh mana betul tidak, tuan saya tak tahu lepas. Tapi ini kajian yang dibuat oleh mereka dalam apa yang mereka revealkan beberapa bulan lepas dalam majalah Bloomberg. Ya, jadi kenapa makan banyak ni? Kalau mengakibatkan kita jadi malas, maka taklah kita suka pada semua tuan-tuan. Dan ilmu perubatan mengatakan yang terbaik untuk BMI masing-masing. Baik, yang terakhir sekali untuk bersihkan hati, kata para ulama salafus salih dalam exercise yang telah mereka lakukan, riyadhah yang mereka jalankan. Hendaklah dalam hidup ni tuan-tuan, kita berusaha sedaya upaya untuk
orang-orang saleh, mujarasatus salihin. Imam Syafi'i sendiri pun berkata dalam kata-kata yang dinukilkan, uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa aqrabu man kana tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawiyan fil bid'ah. Hebatnya Imam Syafi'i, beliau berkata, aku suka kepada orang yang saleh, mudah-mudahan aku dapat memperoleh syafaat daripada mereka, dan aku benci kepada orang yang tidak saleh, walaupun aku dengan dia sama sahaja dari sudut perdagangan, dari sudut bisnes, dari sudut amalan. Ya, Imam Syafi'i yang hebat berkata macam itu, tuan-tuan. Tawaduknya beliau, padahal beliau ni salah seorang daripada ketua para salihin. Maka kita dalam hidup ni mestilah meluluskan diri hati kita dengan gaya berdamping dengan orang saleh. Alangkah baiknya kalau orang saleh ni pula merupakan seorang guru, seorang ustaz, ya, seorang ustazah yang perempuan, jumpa untuk bertanya, merawat masalah diri kita, melihat kepribadiannya, pun akan dapat membantu kita untuk menjadi orang saleh. Ya, seorang anak murid kepada Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ni seorang tua mazhab Syafi'i, kan? Beliau ada banyak karya, antaranya buku bertajuk Al-Ahkam As-Sultaniyah yang membahaskan tentang politik Islam, antaranya buku beliau bertajuk Al-Hawi. Beliau juga punya tafsiran yang hebat namanya Nukat Wal Uyun, satu kitab tafsir yang sangat menarik mengikutkan pandangan salafus saleh. Ia tafsir Ma'thur. Imam Mawardi ni tuan-tuan seorang ulama yang hebat, yang pernah berkata kepada anak-anak ini, karya-karya yang aku tulis ni jangan cetak sampai mati, jangan cetak. Dan syarat untuk cetak pun ada satu lagi, iaitu kau anak murid aku yang paling akrab sekali. Nanti kalau kau tengok aku dah dekat nazar, kau pegang tangan aku, kau pegang tangan aku. Sekiranya pegang tangan kamu dengan kuat, aku susah nak lepaskan sampailah ajal memanggil aku. Maka aku nasihatkan kamu, buku-buku aku buang saja, bakar saja, jangan diterbitkan. Tapi kalau sekiranya pada waktu aku mati itu aku mengatakan kamu, anak muridku yang sangat aku sayangi, dan aku melepaskan tanganmu, maka ayo, apa saja buku yang aku tinggalkan, wakaf untuk Islam, terbitkan dia. Mudah-mudahan Allah menerima baik amalan yang aku lakukan. Maka anak murid itu berdebar-debar. Pada hari Imam yang mulia ini, Imam Al-Mawardi ini
pelajaran agamanya tinggi, ada PhD, tak semestinya tuan. Kadang seorang cikgu sekolah rendah pun, seorang ustaz sekolah rendah pun, kesalihannya Masya Allah begitu hebat sekali. Belajar daripada dulu. Jadi dulu perkara ini kalau kita dapat lakukan, insya-Allah kita akan mati dengan husnul khatimah. Ya, kerana penghujung hidup kita yang kita minta seperti yang didoakan oleh Nabi tadi, Nabi ajar kepada kita untuk amal, Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang bolak-balikkan hati, tolonglah aku, bantulah aku supaya hati ini tetap istiqamah dalam kebaikan. Ya, bantulah aku untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada-Mu waktu aku sihat dan waktu aku sakit. Ya, sekali baik semuanya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat belajar satu perkara yang ajaib dalam hidup pada hari ini. Ya, betapa amalan luar ini tidaklah menentukan apa-apa di sisi Allah, cuma kita melakukannya mengharap rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah menerima yang terbaik daripada setiap amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk ikhlas segala perkara yang dilakukan. Ya, kerana tanpanya tiada nilai di sisi Allah sama sekali, walaupun manusia menilainya sebagaimana. Ya, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa radina wa rضa'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qina bi halalika an haramik wa qina bi fadlika an siwak. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya buat sikit pengumuman sebenarnya. Pada malam ni ada orang-orang muda di luar sana, mereka nak mengajak tuan-tuan untuk baca Quran dengan satu kaedah yang insya-Allah baik untuk kita semua, menggunakan Quran yang telah pun dicadangkan oleh seorang pakar Quran dunia, namanya Tazi Dato' Hasan Nazari, antara orang paling alim dengan Quran dalam dunia. Sebenarnya masih hidup pada hari ini. Beliau sebahagian daripada kita, orang Melayu, yang Quran insya-Allah sangat tinggi. 50 tahun yang lalu beliau telah masuk TV mendidik kita baca Quran dengan betul. Beliau sekarang ni umurnya sudah ada tuan. Maka saya duduklah pada tuan guru ni, apakah masalah orang Melayu? Orang Melayu masalahnya mereka tidak faham bahasa Arab. Dengan sebab itu mereka susah nak berhenti di tempat yang betul. Tajwid mereka baik, tarana mereka bagus, kiraan mereka baik, cuma mereka tak faham bahasa Arab, justru dia tak boleh berhenti di tempat yang betul. Sebagai contohnya, kalau saya gambarkan ayat ini dibaca salah, masih apa nama siapa kan? Masih apa ni? Masih apa? Sultan Sulaiman. Masih Surama. Baik. Kalau saya sebut dengan tuan, saya sembahyang maghrib di masjid Sungai Ramal dekat Kajang. Saya berhenti kat Sungai itu, betul tak ya? Saya sembahyang maghrib dekat masjid Sungai, stop. Ramal dekat Kajang. Maka tuan pun tentu hairan dengan ayat saya ni kan. Tuan-tuan duduk kat Ramal, tuan tahu ayat salah Ustaz. Ustaz kena sebut saya sembahyang maghrib kat masjid Sungai Ramal. Masjid Sungai Ramal dekat Kajang. Oh, betul kan? Tapi kalau saya tak faham ayat ini dengan betul, maka saya baca salah, saya berhenti buat salah, maknanya berubah. Saya sembahyang maghrib dekat masjid Sungai, stop. Ramal dekat Kajang. Orang fikir Ramal tu nama orang, bukan? Betul kan? Maka begitu juga Quran kan? Kalau kita salah baca Quran, maknanya berubah, bukan? Maka dengan tujuan itulah Tan Sri Dato' Hasan Nazari pakar Quran ini dibantu kita dengan warnakan ayat Quran. Warna merah, biru dan hijau. Kalau kita jumpa yang merah dan berhenti kat ujung merah, kita mesti ambil balik yang merah itu supaya maknanya sempurna. Kalau kita jumpa yang biru tu wakaf hitam, kita berhenti kat ujung, tak payah ulang balik yang biru. Tapi kalau ayat itu terlalu
nampak ayat merah tu tempat putih panjang, kita tarik nafas yang suat daripada awal. Kita hilang nafas kita daripada awal. Kerana tanda-tanda wakaf seperti jim, ha, sad, lam, ya dalam Quran tak mencukupi lepas ni. Maka kita tak tahu mana nak berhenti, kita memalu, kita tak faham bahasa Arab. Apa nak buat? Ya, kita tak faham bahasa Arab, kita tahu tempat berhenti betul. Saya tak nafikan kalau tuan-tuan dengar pakar-pakar kiraan macam Imam Suara, mereka tak ikut yang ni kerana mereka faham bahasa Arab, mereka tahu mana nak berhenti selain daripada tempat di sana tadi. Dan tuan-tuan, kaedah ini telah pun dikenal pasti oleh Tuan Guru Kasri ini. Dia pergi belajar dengan guru-gurunya lagi 6 orang bagi pastikan tempat ini dekat dengan tempat. Antaranya adalah Syekh Muhammad Amin Al-Tawi, seorang ulama hebat ni. Dia dipastikan tempat berhenti ini cadangan yang baik untuk menjadi rujukan itu semua. Maka depan ini satu effort yang sangat mulia. Mudah-mudahan ya, bacaan Quran sebahagian besar dari kita yang tersilap berhenti dapat dibaiki dengan Quran ini. Dia ada banyak saiz sebab ini saya paling kecil, ada saya paling besar, dan dia datang dengan stand untuk boleh kita bangun malam. Kami cadangkan orang Islam adalah Quran ini supaya kita boleh bangun malam baca yang besar tu, kerana dia ada stand sekarang. Kalau tak ada stand pun doktor pergi lah ke kedai muzik, beli stand. Tuan-tuan ada tu, ni pergi ke kedai muzik beli. Cuma Quran yang diterbitkan oleh Telaga Biru ni kami warnakan tempat berhenti supaya kita boleh mengelakkan kesilapan berhenti seperti yang telah digambarkan tadi. Ini saya paling kecil ni. Saya paling besar, sebesar yang ada kat depan tuan-tuan. Tapi kami tak ada bawa. Kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan tanyalah kepada anak-anak buah saya di luar. Zudi ada. Mana Zudi? Zudi? Oh, Zudi. Zudi tak ada Zudi? Zudi? Panggil Zudi sini. Main dalam. Tuan-tuan tanya pada anak buah sini, tuan-tuan Zudi. Tuan-tuan minat Quran yang besar, tuan-tuan orderlah dengan beliau. Saya yakin dia akan bantu kita untuk cuba bangun malam. Nampak tak? Orang muda nampak tak? Terima kasih Jazakallah. Ya lepas kita boleh bangun malam. Kalau kita cuba target khatam Quran sepanjang tahun, kita baca satu malam 4 muka surat, tuan. InsyaAllah dalam 4 rakaat kita baca 4 muka surat Quran yang besar ni, kita boleh khatam Quran dalam semayang macam Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i boleh buat, saya tak boleh buat? Ya, kita mesti ada perasaan envy macam tu nak tiba Muhammad Saleh punya kelakuan ni. Mana tuan, ini adalah buku yang bertajuk Benar dan Pelik, kisah-kisah tauladan daripada Quran daripada hadis. Macam Nabi mengislamkan satu kabilah apabila mereka melihat Nabi bercakap dengan dia awam. Kisah-kisah daripada hadis, daripada Quran yang pelik-pelik. Ini tuan satu karya yang menampilkan seorang kartunis negara, Nik Wafi, pelukis kartun gila-gila, Apo, Jam dan sebagainya, zaman penghijrahan artis kepada kebaikan. Maka beliau seorang-seorang cuba berhijrah, tuan-tuan. Dulu melukis kartun-kartun lawak jenaka, sekarang cuba bawa kartun-kartun yang bentuk mengajak orang ke syurga. Ya, hadis-hadis yang dilakarkan. Tuan-tuan sokonglah beliau, kerana dengan sokongan kita sangat makna untuk saudara-saudara kita berhijrah, tuan. Maka saya juga perkenalkan beliau di mana saja saya pergi, tuan. Ya, kita tunjuk orang-orang muda yang berhijrah ni, kita bagi mereka ruang, patah mereka dalam bidang agama. Tuan, ini adalah buku tafsir ayat-ayat doa yang saya pernah sampaikan di IT. Rupanya tak semua doa dalam Quran kita boleh amalkan, tuan-tuan. Kerana Sayyidina Ali pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku kalangan orang yang sabar. Bunyi itu macam betul, tapi salah, tuan. Sayyidina Ali tegur dia, kau ni berdoa apa ni? Kenapa kau minta ujian daripada Allah? Rupanya tak boleh berdoa Allahumma ja'alni minas sabirin. Tak boleh doa itu. Allah dah ajar kita ayat yang paling indah, Rabbana la tu'akhidna
solusi yang bersifat tarbiyah, pembimbing, pendidik, dan lebih kepada kerja-kerja bimbingan, tuan-tuan. Makalah-makalah bersifat bimbingan. Tuan-tuan miliki dalam ketiga-tiga majalah ni pada bulan yang penting ini untuk kita baca sama-sama di sekolah dengan anak-anak. Cuma pada harga RM10, tuan-tuan. 3 majalah ni RM10 saja. Kalau tuan-tuan minat untuk langgan, untuk bawa ke jabatan tuan-tuan, hadiahkan kepada anak-anak yatim, bagi pada hari perkahwinan, di samping bunga telur dan juga kuih-kuih yang tuan-tuan bagi kat dua gift tu, bagilah bahan bacaan. Mudah-mudahan dapat ajak orang untuk baca tadi. Ya. Jadi tuan, yang terakhir sekali adalah satu buku yang sangat baik, namanya Kenali Rasul Kita. Buku ni buku tebal, table book. Dalamnya penuh dengan lakonan kembali kepada kehidupan Nabi SAW. Kalau kita cerita Nabi pakai serban, maka kita tunjukkan cara Nabi kita SAW memakai serban seperti yang dipahami daripada hadis-hadis tadi. Step by step. Ya. Kita cuba gambarkan balik semula apa yang dalam hadis. Kalau menceritakan tentang Nabi kita mempunyai bau peluh yang sangat wangi, peluh Nabi minyak wangi yang paling hebat. Tapi zaman sekarang dah tak ada dah minyak wangi yang berasaskan peluh Nabi. Yang ada dalam minyak wangi beralkohol. Lalu hukum kita baru bicara 1400 tahun yang lampau dalam perspektif hukum semasa. Kalau cerita Nabi kita kencing berdiri, dia ada. Maka bagaimana perspektif hukum kencing berdiri ni, tuan? Dia yang berdiri. Tentulah tidak wajar kalau orang sediakan meja tanpa tempat duduk. Kita pun ambil item dengan kuih cucuk badak tu, duduk jauh-jauh mencekan diri, mencangkung, duduk makan, kononnya ikut sunnah. Ini tak betul, tuan. Kerana Nabi kita bila tidak ada kursi, Nabi tidak duduk. Minum berdiri betul. Tapi kalau dia sediakan kursi, Nabi lah orang yang pertama duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita tentang Nabi makan, rupa-rupanya Nabi tidak makan semua makanan sunnah itu. Nabi cuma intake bila ada keperluan. Nabi cuma consistently consume 2 saja, susu dengan kurma. Kambing itu 7 bulan sekali dalam hadis menunjukkan hal itu. 7 bulan sekali, 8 bulan sekali, setahun sekali. Ayam sekali semua itu. Betul. Saya yakin tuan-tuan melantak kambing hampir setiap hari kan? Ada pula yang kata susu kambing saja nak minum. Tak, nak minum macam-macam, tuan-tuan. Susu lembu, susu unta, dan minum sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi nampaknya susu ni komponennya sama saja, semua susu. Tak ada kelebihan satu banding yang lain pun. Ya? Jadi tuan-tuan, kita cuba bahaskan perspektif hukum terhadap hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah. Ini buku Syama'il Muhammadiyah sebenarnya, tapi kami cuba lakonkan balik semula dan letakkan pakar-pakar panel untuk mengendorsekan bagi mengelakkan kesilapan fakta, gambaran dan sebagainya. Cara duduk Nabi bagaimana, cara jalan Nabi bagaimana. Walaupun benda itu bukanlah disyariatkan untuk tipu, tapi sahabat-sahabat Nabi, duduk Nabi pun ditinggunya, baring Nabi pun ditinggunya. Tunjukkan cintanya mereka kepada Nabi. Maka mereka berkata, kalau kamu cuba ikut Nabi dalam setengah pahala, ada pahala dia tunjukkan. Ya, Nabi pakai serban, biasanya dengan tuan pakai. Tanya orang tuan pakai serban, dapat dudukkan satu sunnah yang sangat hebat. Kadang-kadang Nabi letak saja di atas kepala bila musim hujan di Madinah. Bila Nabi naik kuda, Nabi belitkan di kepala. Air raya Nabi belitkan di kepala. Dalam hadis-hadis yang dikemukakan para ulama. Jadi tuan-tuan, pendeknya buku tebal ini sangat wajar untuk tuan-tuan miliki, fahami, dekati Nabi dengan gambar-gambar yang dikemukakan. Mufti-mufti telah memberi sokongan kepada buku ini bagi mengelakkan sebarang silap faham, lakonan yang dilakukan mungkin silap. Tapi kita pastikan maka mufti-mufti ini mengendorse. Antaranya Syekh Badaruddin Haji Ahmad, seorang mufti yang sangat alim lagi fakih di Kedah. Tuan-tuan ada peluang tuan-tuan pergi Kedah, tuan-tuan ziarah ulama ni, tuan sangat hebat dan mulia. Ya, mufti wilayah Dr. Zulkifli Bakri, ya, mufti Johor, Dato' Tahrir Kiai Syafruddin juga memberi sokongan kepada buku ni. Tuan-tuan milikilah buku ni, insyaAllah baik untuk kita semua. Kami nak mewakafkan yang ada di atas meja ni semuanya untuk masjid Sumeraman, ya, diwakafkan sebagai bahan